Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. InsyaAllah hari ini kita sambung di muka surat 669. 669 lah kan? Tak tahu Zuzan nak sambung dia sambung sepatutnya sambung sebagaimana firman-Nya tu. Kita sambung kat situ. Sambung sikit lah. Sikit lagi nak. Maknanya ini masih dalam ayat 22 hingga 26 kan? Firman, sebagaimana firman-Nya tu, kita tengok di atas tu ayat alla yasjudu lillah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita tengok di muka surat 669 tu. Firman Allah SWT. Alla yasjudu lillah. Agar mereka tidak menyembah Allah. Penggalan ayat ini berkaitan dengan firman Allah sebelumnya, iaitu tentang ayat وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ إِلَّا أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ. Maksud ayat, syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. Itu semua dilakukan syaitan agar mereka tidak menyembah Allah. Yakni agar mereka tidak mengetahui jalan agama yang benar, iaitu ikhlas dan khidmat. Bersujud hanya kepada Allah sahaja, tidak kepada makhluknya, baik binatang, matahari atau yang lainnya. Maknanya ayat ini menyebut tentang syaitan yang telah menghias perbuatan Puteri Balqis dan rakyatnya lah. Maknanya menggambarkan bahawa mereka telah dipengaruhi oleh syaitan, telah ditipu oleh syaitan. Jadi mereka tidak sedar bahawa apa yang mereka lakukan itu salah, kerana syaitan memberikan gambaran kepada mereka bahawa apa yang mereka buat itu baik. Betul. Jadi nampak pula hebat kan? Nampak hebat. Mereka kagum. Rakyat pun tak nampak ada masalah kan? Mereka menghormati raja dan mereka hidup dalam keadaan makmur. Jadi maknanya tak rasa macam ada tak kena lah. Jadi sebenarnya ada masalah besar. Dalam kehidupan mereka tu ada masalah besar tapi mereka tak nampak kerana syaitan telah mengaburi mata mereka. Jadi itulah Allah sebut وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ. Dan sebagaimana firman-Nya, firman Allah dalam ayat yang lain, iaitu surah Fussilat ayat 37. Min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya sahaja menyembah. Fussilat ayat 27. Jadi ayat ini menggambarkan bahawa mereka ada buat salah besar. Tidak menyembah Allah, menyembah kepada selain daripada Allah. Sedangkan makhluk semuanya menyembah Allah. Hud yang binatang ni pun tahu dan sedar bahawa Puteri Balqis kerajaannya telah ditipu oleh syaitan menyebabkan mereka tidak menyembah Allah SWT. Jadi semua makhluk yang beriman kepada Allah, semua makhluk beriman kepada Allah. Dan semua juga mengetahui bahawa bersujud kepada matahari, bersujud kepada bulan, bintang dan lain-lain itu adalah bukan adalah salah di sisi Allah SWT.
adalah menggambarkan dahaka pada Allah. Ya. Dahaka pada Allah, tidak menyembah Allah SWT. Okay. Jadi, firman Allah SWT lagi, dalam ayat ni tadi lagi, Alladhi yuhrijul hab, apa nampak? Alladhi yuhrijul hab fis samawati wal ard. Maksud ayat itu, ayat ini menurut penafsiran Ali bin Abi Talhah dari Ibn Abbas adalah, ini ada dalam ayat yang kita baca sebelum ni, yang mengetahui apa yang terpendam di langit dan di bumi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ikrimah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan para ulama ahli tafsir lainnya. Maksudnya, Allah yang maha mengetahui tentang apa yang terpendam di langit. Ya. Alladhi yuhrijul hab samawati wal ardh, yang terpendam di langit, yang tersembunyi di langit dan di bumi. Maknanya maksud ayat ini, Allah maha mengetahui. Allah dengan sifatnya Al-Alim, Al-Khabir, maha mengetahui segala-galanya. Jadi ini tidak berlaku lah dalam apa yang Hud tengok tu, dia menemui Balqis, Raja Balqis dan rakyatnya tu tidak menyembah Allah. Tidak mengetahui bahawa hanya Allah SWT yang patut disembah dan hanya Allah SWT yang selayaknya disembah. Diterima sebagai ilah, sebagai Rabb, disembah. Mereka tidak tahu bahawa Allah maha mengetahui, Allah sahaja yang layak disembah, bukan makhluk lain itu disembah. Ya. Dan firman Allah SWT lagi, wa ya'lamu ma tuhfuna wa ma tu'linun, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Maksudnya yang mengetahui segala ucapan ataupun perbuatan yang disembunyikan oleh hamba-hambanya atau yang ditampakkan secara terang-terangan oleh mereka. Ayat ini sebagaimana firman-Nya lagi di dalam surah Ar-Ra'd ayat 10. Sawa'un minkum man asarra al-qaul wa man jahara bihi wa man huwa mustahfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Maksudnya sama saja bagi Allah, bagi Rabb, siapa di antaramu yang merahsiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Surah Ar-Ra'd ayat 10. Dan Allah SWT terus menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yang maha mengetahui segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Yang sama ada diperlihatkan atau tidak diperlihatkan, Allah mengetahui segala-galanya. Makna Allah SWT menyebut di sini bahawa adalah isu besar di sini, isu besar dalam kerajaan Balqis ini sebenarnya adalah tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Hud pun terkejut. Hud pun rasa macam takutlah. Tak sangka benda ni berlaku. Ada satu kerajaan yang hebat tapi mereka menyembah matahari. Ini satu yang tidak sepatutnya berlaku. Dan firman Allah SWT, Allahu la ilaha illa wa rabbul arsyil azim. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi dengan benar, dengan sebenar-benarnya, kecuali dia. Rabb yang punya arasy yang besar. Maksudnya yang menjadi tambatan setiap doa adalah Allah. Dialah Allah, tiada ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali dia. Rabb yang punya arasy yang agung, yang tidak ada satu pun dari makhluk hidup yang melebihi keagungan Allah. Di sini disebut ilah, disebut Allah, Rabb, kan? Ingat lagi tak ni Ustazah? Sebanyak kali dah kita jumpa tentang ilah, tentang Rabb. Jadi Allah nak jelaskan di sini, Allah diterima oleh semua makhluk sebagai ilah dan Rabb. Manusia dan jin ada yang menerima Allah hanya sebagai ilah. Ada yang menerima Allah hanya sebagai Rabb. Menerima Allah sebagai Rabb ni mengakui kekuasaannya.
Allah yang menciptakan segala-galanya, kekuasaan yang dapat ini daripada Allah. Ya? Itu menerima Allah sebagai Rabb. Dalam kerajaan Balqis ni, mereka tidak menerima Allah sebagai ilah. Dia tak kata dia buat semua tu. Kan? Tak ada menunjukkan bahawa mereka menafikan Allah sebagai Rabb. Tetapi dari apa yang dilihat, mereka tidak menyembah Allah. Bermakna mereka tidak menerima Allah sebagai ilah. Ilah dengan Rabb dua makna Tuhan. Kalau Rabb, Tuhan yang maha berkuasa, yang menjadikan segala sesuatu, yang mencipta segala sesuatu, yang mentadbir seluruh alam, yang menjadikan makhluk seluruhnya, itu Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan seluruh alam. Rabb Tuhan, ilah pun Tuhan. Kalau ilah adalah satu-satunya yang disembah. Ini selalu manusia menghadapi masalah dalam menerima Allah sebagai ilah. Mengaku Allah maha berkuasa. Tak ada kita nampak siapa buat langit, siapa buat bumi. Tak nampak juga bahawa kerajaan Balqis dan kerajaan seluruh kerajaannya itu mengaku mereka lah yang layak sebagai Rabb, kan? Tak kata tak diperlihatkan lah, tak digambarkan bahawa mereka mengaku mereka mencipta itu, mereka adalah yang layak disembah, mereka maha berkuasa. Tak ada. Tetapi yang ada, mereka tidak menyembah Allah sebagai ilah. Mereka ada kuasa itu tidak nampak mereka mengatakan bahawa itu adalah daripada mereka sendiri, tapi apa yang dapat dilihat, mereka menyembah matahari. Itu makna tidak menerima Allah sebagai ilah. Jadi ini isu yang besar di sini adalah masalah tidak mengenal Tuhan. Jadi kita beriman pada Allah SWT, mestilah mengaku bahawa Allah adalah ilah, Allah adalah Rabb. Allah adalah Rabb yang maha berkuasa, yang menjadikan segala sesuatu. Manusia ada kuasa kerana adanya kuasa Allah SWT. Kerana Allah pinjamkan kuasa kepada manusia. Dan manusia mestilah mengakui bahawa Allah lah Rabb yang menjadikan segala-galanya tu, yang mentadbir seluruh alam dan segalanya. Dan bila manusia mengaku Allah sebagai ilah, itu bermakna ada dalam gambaran kehidupan manusia, amalan hidup manusia menyembah Allah SWT. Kalau menyembah selain daripada Allah, itu bermakna mereka tidak mengetahui, tidak melaksanakan dalam ibadah mereka gambaran bahawa mereka menerima Allah sebagai satu-satunya ilah. Jadi Allah SWT tu menceritakan tentang sifat dia. Dia adalah Rabb yang menjadikan segala langit dan bumi, yang mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, yang zahir, yang tersembunyi. Dan dia jugalah ilah yang sewajibnya semua makhluk menyembah padanya. Jadi kita tengok seterusnya. Disebut di sini dalam ayat ni kan, maksudnya yang menjadi tambatan setiap doa adalah Allah. Jadi Allah adalah ilah, kita berdoa kita menyembah dia, itu kita menerima Allah sebagai ilah. Kita berdoa kepadanya, kita mengharapkan segala sesuatu daripadanya, itu maknanya kita menerima Allah sebagai ilah. Kita mengucap la ilaha illallah, kita mengaku Allah adalah satu-satunya ilah. Jadi Allah adalah Rabb, Allah adalah juga ilah. Jadi konsep ketuhanan Allah ni rububiyah dan uluhiyah. Kita terima Allah sebagai Rabb, mengakui kekuasaannya yang maha mutlak, dan juga kita sembah hanya sebagai ilah. Itu konsep uluhiyah Allah. Belajar kan tentang tauhid kan. Tauhid yang menceritakan tentang segala sifat-sifat Allah tu melalui Asmaul Husna, melalui sifat 20 itu menguraikan tentang dua perkara inilah. Allah adalah Rabb yang kita mengakui kekuasaannya yang maha mutlak. Allah adalah ilah yang kita hanya kepadanya kita sembah. Allah adalah Rabb, Allah adalah ilah.
Dalam sifat 20, dalam Asmaul Husna, semua tu ada gambaran kesempurnaan Allah sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai ilah. Di saat Hud-Hud menyeru menuju kebaikan dan beribadah hanya kepada Allah, Rabb yang Maha Esa, serta menyeru untuk bersujud kepadanya, maka Nabi Sulaiman pun dilarang untuk membunuhnya. Larangan untuk membunuh burung hud-hud juga diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita dah sebut minggu yang lalu kan. Dia berkata, Nabi SAW melarang umatnya membunuh 4 macam binatang, iaitu semut, lebah, hud-hud dan burung syurat. Sanad hadis ini sahih. Ini ada hadis sahih tentang tak boleh bunuh 4 binatang. Semut, lebah, hud-hud, burung belatuk dan burung syurat. Burung syurat ni saya tengok gambar yang bila tengok dalam kamus, gambar burung kecil yang kadang-kadang dia terbang kat taman kat rumah kita kan. Bunga. Burung Dia kelicap tu. bukan yang warna coklat yang bintik-bintik tu. Yang kecil warna kuning. Saya baru tengok semalam dia makan. Kan? Kelicap lah salah Kuning. kan. Kelicap agaknya kan. Ada satu lagi yang dia montel sikit kan. Bulat. Bintik-bintik. Burung apa nama salah? Itu bukan yang burung? tu. Dia punya Burung paruh tu. syurat. Paruh dia macam bengkok sikit tu tak? SURADH. Syurat. Syurat. maknanya Paruh dia tak bengkok juga. Dia kecil, entah. ekor panjang, kurus. Kuning perut dia kekuningan sikit. Google. Suradi pun ya juga Ustazah kan? Syurat. Surati. Syurat bahasa Arabnya syurat lah. Hmm. Kita panggil burung apa tak? Kelicap lah agaknya. Burung kelicap kecil lagi Ustazah. Kecap sak ni ya. Kecil. Burung syurat ni macam burung apa? Apa Tapi ada suami je saya? kalau tengok dalam internet ni ada je yang burung syurat tu dia punya paruh dia macam bengkok sikit tu yang dalam Bengkok sikit. rumah tu. Dia macam nak sedut ekor dia punya panjang. madu kat bunga tu kan. Nampak dia datang makan. Burung kelicap kan? Dia makan. Dia makan tu. Dia datang kat bunga. Dia makan madu. Seronok tengok dia ni. Burung syurat. Jadi inilah Rasulullah larang. Ada jambul. Jambu. Jambul ni kat mana? Ni hud-hud lah Ustazah. Dia hud-hud jambul. Ada jambul betul-betul. Okay. Jadi maknanya dia Nabi Sulaiman tak bunuh dia sebab dia bukan buat salah. Dia tak ada buat salah. Kalau buat salah kena hukum. Kita bincang hari itu kan, kita hukum kan. Kena hukum sebab apa? Memang peraturan undang-undang mesti tegas jugalah nak memelihara, nak menjaga kedaulatan undang-undang, mesti yang mengamalkan undang-undang mestilah tegas ya. Ini Nabi Sulaiman tegas kalau buat salah sebagai salah satu yang orang yang penting, siapa yang penting dalam barisan kerajaan dia, tentera dia tu mestilah bertanggungjawab masing-masing. Kalau tak ada tu mana ada benda tak kena lah. Tak bertanggungjawab. Jadi Nabi Sulaiman tak nampak, tak perasan hud ada ke tak ada, tapi dia rasa macam tak ada. Dia tak nampak sebenarnya, tapi dia rasa macam tak ada. Tapi terbukti tak ada. Ini juga menggambarkan bahawa Nabi Sulaiman sebagai seorang manusia, hamba Allah yang bernama manusia, dia tak boleh baca perkara gaib. Tilik. Tak boleh menilik. Kalau boleh baca perkara gaib, itu bukan manusia. Kalau di akhir zaman ni Dajjal. Dajjal mengaku dia tahu ni kan macam-macam. Kalau manusia yang mengaku tu ada ilmu sihir. Memang Raja Nabi Sulaiman yang boleh memahami bahasa binatang, boleh berkomunikasi dengan semua makhluk pun tak boleh tahu perkara gaib. Bila tak ada, dia tak tahu pergi mana. Macam itulah. Jadi tiap-tiap binatang ni ada sejarahnya sendiri ni kenapa tak boleh dibunuh kan. Ada hadis tentang, dalam Al-Quran ada tentang semut, ada tentang lebah, ada tentang hud-hud dan burung syurak. Ni tak siapa pun tak tahu kisah dia. Tapi ada hadis Rasulullah menyebut tak boleh bunuh binatang-binatang ni.
Macam mana kalau semut dah berkumpul kat rumah kita saat jadi sarang, buat sarang, kerengga kat pokok, semut masuk sarang, dia pindah, terutama hujan, dia pindah daripada luar masuk dalam rumah. Ada sarang misalnya kat bilik air, nampak kan? Dia tiba tengok ada tanah-tanah yang dia buat macam sarang dia lah. Kadang-kadang ada anak-anak itu jenis semut jugalah. Jadi bila, semua tu kita tak boleh bunuh. Tapi kalau dia membahayakan kita, mudarat, boleh dibunuh tapi ada cara-caranya. Tak boleh dengan bakar. Tak boleh bakar. Ada hadis yang melarang. Tak boleh bakar. Ya. Sebelum tu cegah lah kan. Dia takkan datang ke rumah kita. Labah-labah semua tu. Lebah. Labah-labah pun ada hadis lain kan. Lebah tu semua tak masuk ke dalam rumah kalau kita tak kacau tempat dia kan. Burung pun tak suka dia duduk dalam rumah kita, nak buat apa kan. Dia termasuk tu mesti ada sebab. Jadi kalau dah masuk tu kita beradab lah keluarkan dia. Kita sambung dalam ayat, kita sambung dengan ayat lain insyaAllah. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, duk cari pasal apa burung syurak ni tak boleh bunuh. Ustazah tanya tadi macam nak cari juga kenapa, apa kebaikan dia tu dekat kita. Kalau kita tengok burung-burung ni kan, ini Rasulullah sebut nama dia. Bermakna yang lain pun tak boleh bunuh jugalah. Kan? Burung gagak yang banyak buat apa? Tapi burung gagak dia makan bangkai. Dia tolong bersihkan. Dia makan bangkai. Lepas tu kalau dia takkan datang ke rumah kita kalau rumah kita tak ada sampah-sampah berselerak kan. Tu Mesti tanda ada rumah sebab. kotor. Kalau bunuh, kalau tembak kadang tembak kan. Orang tembak. Itu bila dah Banyak. membahayakan banyak sangat. Najis dia tu bahaya untuk kesihatan kan. Kena buat sesuatu lah. Dia kacau budak-budak tu Ustazah. Dia makan bangkai. Bila dah makan bangkai tu kan macam macam anjing apa tu semua dia makan benda-benda yang tak elok dan dia membahayakan manusia. Kalau manusia buat silap, manusia yang bela lepas tu bila dah tua dilepaskan macam tu, salah manusia. Salah dia kan. Kena ada peraturan jugalah. Kena ada undang-undang menjaga keselamatan haiwan. Ada undang-undang menjaga. Kan kita ada hablum minan nas, hablum minallah, hablum minas solehin kan. Hablum minallah, hablum minan nas. Dengan Hablum minallah ni hablum dia bersifat vertikal. Hablum minan nas horizontal. Maknanya kita sepatutnya semakin kita dekat dengan Allah, semakin tinggilah kedudukan kan. Dan bila kita tengok dalam apa kita buat graf kan, semakin tinggi hablum minallah, naik ke makin tinggi, makin dekat banyak, semakin orang beriman, semakin takwa, semakin tinggi hubungan dia dekat dengan Allah kan, semakin tinggi. Kalau dengan manusia, semakin dengan makhluk semakin jauh dengan semakin luas hubungan dengan makhluk, semakin jauh kan. Jadi dia sepatutnya semakin jauh hubungan manusia sesama makhluk, sesama manusia dengan alam ni, dia akan semakin tinggilah. Dan bila kita semakin tinggi hubungan dengan Allah SWT, akan dia punya keluk dia kan akan jadi turun ke bawah tu semakin besar skop dia kan. Maknanya sepatutnya jadi macam tu. Jadi dalam Balqis ni, kerajaan Balqis ni dia meluas kan, kerajaannya semakin hebat, tapi ke atas tu tak ada. Ke atas penyembah Allah tu tak ada. Ya? Sebab dia tinggalkan pencipta hak dia kejar tu. Itulah yang dikatakan syaitan telah mengabuli mata mereka. Tak ada masalah. Hebat macam kita tengok hari inilah. Kerajaan orang tak beriman pun tidak menyembah Allah. Mereka kaya, mereka hebat, berjaya. Tak solat pun jadi orang berjaya. Tak tunduk pada Allah pun kerajaan mereka hebat. Ekonomi maju, pertahanan kuat, kan? Macam-macam lagi. Tabarusya Ustazah. Tabarusya. Kalau itulah.
istidraj juga. Istiraj. Istidraj. Tabarruj pula. Tabarruj dia Lain. apa? Menghiaskan. Menghias. Istidraj. Istidraj. Allah tu maknanya tidak beriman tapi dapat segala nikmat. Ini syaitan lah yang menghias semua tu. Okey. Kita Takutnya. itulah. Hari ini kadang-kadang orang nampak yang menilai hanya yang nampak, kan? Tengok orang tu tak solat pun. Tengok kawan tak solat pun. Tapi dia berjaya. Tak pakai tudung, tak solat tapi dia akhlak baik, okey je lah. Baik ke? Itu makna kan, syaitan indahkan itu. Ya, maknanya yang penting tetap penting. Yang nombor satu tetap nombor satu. Kedudukan nombor dua tetap nombor dua. Nombor tiga nombor tiga. Maknanya yang beriman kita dengan Allah tu, akidah tu yang utama. Bukanlah yang lain tu tak penting. Islam dia mesti ada akidah, syariat, akhlak. Mesti ada tiga-tiga tu. Bila akidah sempurna, akan adalah pelaksanaan syariat. Akidah apa tadi, Ustazah? Ya? Akidah nombor dua tadi? Dua, syariat. Akidah ni iman. Akar tunjang. Kalau pokok tu akar tunjang. Syariat yang lain-lain tu lah. Batangnya, daunnya, kita solat, kita bersedekah, kan? Itu semua syariat. Kalau beriman dia akan buat. Orang beriman, akidah sempurna akan buat syariat. Kemudian akhlak dia jadi sendiri. Macam bunga buah jadi kat pokok lah. Kita tak boleh kita tanam pokok bunga ros, kita nak bunga raya. Dia jadi sendiri, kan? Tak boleh juga tanam pokok nak bunga tapi tak letak baja. Baja tu amalan kita lah tak? Amalan kita. Akar tunjang itu penting. Siram pokok tak sedar di bawah tu akar makanan nanai. Kan? Buat semua yang baik. Tapi yang tak sedar tu Allah yang tak kita kadang-kadang kita terleka macam kita tu baik sangat kan, Ustazah? Macam syaitan dikeluarkan daripada neraka sebab perasaan dia bagus. Hak tu pun nak jaga kat kan, macam mana syaitan tu mainkan peranan merasakan kita tu bagus sangat. Kan? Tu dia mengindahkan kan? Dia mengindahkan. Dia kata okey dah. Kan kita belajar tentang riak. Riak ni halus kan? Riak dengan amalan. Riak. Masuk-masuk dalam masjid tengok, orang tak ada, aku je ada seorang. Allahu Akbar. Kan? Kita Kesian rasa macam, kan? Tengok orang lain, kan macam-macam lah. Kan? Kadang tengok suami kita ke, orang dalam rumah kita tengok, kita dah berapa kali dah baca Quran. Nampak dia tak baca-baca. Kan? Jadi maknanya, tak boleh ada rasa macam kita ni lebih bagus. Kita kena fikir selalu, sebab tu kita kena tengok di atas, tengok juga supaya kita sentiasa ada dorongan untuk kita jadi orang berjaya, kan? Di bawah kita kena tengok juga, kan? Kita tengok di bawah mungkin ada orang yang lebih susah daripada kita, lebih tak tahu daripada kita. Di situ kita tengok kewajipan kita rasa sabar, rasa syukur kita tu kena ada, kan? Supaya kita sentiasalah muhasabah diri, kan? Muhasabah diri. Bukan muhasabah orang. Muhasabah orang lain tu kerja Allah Ta'ala, kan? Kita tak boleh jugalah kata tak tengok langsung orang lain. Kan kita kata tak naklah kisah tentang orang lain, diri aku pun tak sempurna lagi. Banyak lagi benda tak buat. Banyak lagi tak tahu. Nak ajar orang, kita sendiri tak tahu. Tak boleh juga. Kita kena ada rasa apa yang kita suka untuk kita kena suka untuk orang lain juga. Adik-beradik kita, ibu bapa kita, terutama orang dekat dengan kita, kan? Maknanya bukan kita nak seorang nak masuk syurga, kan? Kalau kata dah sayang, ajak kita semua. naklah semua, kan? Nak semua selamat. Kalau kita tak tahu, Ustazah. Tak mampu lah. Memanglah semua. Takut bergaduh, Ustazah. Itulah. Bergaduh. Itulah kita, kan? Itulah namanya manusia. Dia ada kelemahan masing-masing. Cuma tu kekuatan tu dia akan datang dari dalam. Kekuatan tu tidak semestinya fizikal. Fizikal kena kuat juga. Tapi kalau fizikal kuat, dalam tak kuat, dia akan jadi macam, orang tu akan jadi macam garang tapi tak tegas. Tak garang tapi tak tegas. Marah sana, marah sini, tapi bila orang buat salah tak berani nak tegur.
dia kena ada dua. Kekuatan tu mesti datang daripada dalam. Bila kekuatan dari dalam ni, fizikal tu dia akan jadi perkara kedua lah. Yang terbaik adalah dua-dua lah. Kan? Orang yang baik di sisi Allah tu adalah yang qawi juga. Kan? Yang kuat iman dan kuat tubuh badan. Dua-dua tu penting lah. Ya? Tetapi kekuatan sebenar tu dia datang daripada dalam jiwa. Orang kadang nak bertindak, nak menegur orang buat maksiat, kena datang dari dalam. Kan? Kadang orang buat maksiat, kita yang malu, bukan orang tu malu. Betul, Ustazah. Kan? Lalu balik kerja, lalu kot taksi tengok orang tengah dating. Kita yang langsung malu, kita lalu kita mengelak. Dia tak malu pun. Itu. Keberanian kita tu tak ada. Kadang Doa tak je lah. berani. Doa lah selemah-lemah iman. Itulah kekuatan kan. Pilihan Kadang yang kita boleh terakhir. cakap orang yang paling dekat dengan kita paling susah kadang-kadang. Anak-anak, ibu bapa, adik-beradik, jiran yang dekat-dekat kan. Jadi itulah. Doa Nak kena puasa doa. ni lagi susah lah. InsyaAllah. Syaitan kena tambat. Syaitan, sepatutnya nafsu kita. Syaitan kena tambat. Sepatutnya kita kuat lah kan. Itulah. Doa itu senjata yang paling kuat. Amin. Masing-masing kita ada kelemahan masing-masing. InsyaAllah kita sambung pada surat 671 ayat 27 hingga 31. A'udzubillahi samii'al-'alim minasyaitonir rajim. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Izhab bikitabi hadha فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Okey, Astagfirullahalazim. Kita tengok di sini maksud ayat. Berkata Sulaiman. Qala Sulaiman, kita belajar bahasa Arab sikit. Qala ni telah berkata. Sulaiman kan? Qala tu makna dia berkata. Sulaiman berkata. Akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Sulaiman kata, asadaqta am kunta minal kadhibin. Ta di situ siapa? Betul? Hud lah. Akan kami lihat apakah kamu benar-benar apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang yang berdusta. Asadaqta. Adakah kamu benar? Kamu, ta kan? Am kunta minal kadhibin, atau adakah kamu daripada orang berdusta? Ta di situ kamu. Jadi Hud ni jantan ke betina? Jantan. Jantan. Jantan kan? Ta, asadaqta. Kalau perempuan, kalau betina, asadaqti. Jadi maknanya secara sendiri, secara tak langsung di sini Allah sebut Hud tu burung jantan lah. Burung Hud yang jantan. Jadi ini kata Nabi Sulaiman kepada Hud. Kemudian kata lagi Nabi Sulaiman, izhab bi kitabi. Pergilah dengan membawa suratku ini. Kitab ini helaian-helaian kertas yang ada tulisan. Helaian yang ada tulisan kitab. Surat lah. Jadi dia suruh Hud pergi bawa surat. Arahan daripada raja kepada Hud. Kita bihada bawa surat ni. Tulis surat dah bagi kepada Hud. Fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Pergilah dengan membawa suratku ini lalu jatuhkanlah kepada mereka.
kemudian berpalinglah dari mereka. Nabi Sulaiman, arahan yang simple, arahan yang tepat, kan? Dan mudah dilaksanakan. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Nabi Sulaiman suruh bawa surat tu, jatuhkan kepada Puteri Balqis, kemudian kamu tinggal, tak payah berada di situ, kan? Arahan kepada Allah SWT, daripada Nabi Sulaiman kepada Hudhud. Jadi kita kena faham, Balqis dan semua orang yang bersama dia, orang lain lah, maknanya tidak boleh memahami bahasa binatang, tak boleh bercakap dengan burung tu, kan? Jadi tak ada apa-apa komunikasi lah, buat surat tu je. Surat tu kandungannya apa? Kemudian dia kata, qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim. Qalat, cuba tengok ayat tu. Qalat ya ayyuhal malau. Siapa yang kata? Qalat, tadi qala. Qala Sulaiman. Balqis. Qalat, Balqis berkata. Kati. Qalat, dia berkata. Qala tu lelaki-lelaki kan? Qalat tu perempuan. Dia berkata kepada pemimpin-pemimpin dia, kepada menteri-menterinya lah, besar-besarnya, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia, telah dikirimkan kepadaku, dihantar kepadaku. Jadi arahan yang simple kan? Arahan yang simple macam tu je. Surat tu dia kata innahu min Sulaiman. Dalam surat tu innahu min Sulaiman, dia kata innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kandungan surat tu. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sungguhnya isinya, dia kata ni, sungguhnya surat itu dari innahu min Sulaiman. Innahu tu sesungguhnya, hu tu apa? Hu tu surat tu lah. Surat tu. Sungguhnya daripada Sulaiman. Dan isinya dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Dua isi surat tu. Dua tu je. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada ayat Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ada seruan daripada Nabi Sulaiman, suruh Balqis datang kepada dia dengan beriman, dengan masuk Islam. Kita tengok huraian dia. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Balqis. Allah SWT berfirman mengkhabarkan tentang ucapan Sulaiman di saat Hudhud mengkhabarkan kepadanya tentang penduduk Sabak. Penduduk Sabak. Sabak ni asal dia nama raja dulu-dulu. Kemudian penduduk tu terus disebut penduduk Sabak. Kepadanya tentang penduduk Sabak dan ratunya yang zalim. Zalim ni dia bukan zalim kepada orang tu. Zalim dia kerana tidak menyembah Allah. Menafikan hak beragama. Menafikan keesaan Allah. Menafikan adanya Tuhan. Keesaan Allah. Kalau ikut dia ni, apa maknanya baik dengan pemimpin-pemimpin pembesar dia kan. Tapi Allah disebut zalim. Maka dia kata Sulaiman, qala sananzur asdaqta am kunta minal kazibin. Nabi Sulaiman berkata kepada Hudhud, tengok betul ke tak kamu? Kata Sulaiman, akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Maknanya nak buktikan lah. Nak bukti. Nabi Sulaiman nak bukti bahawa Hudhud benar. Kalau dia berdusta, dia kena hukum lah. Maksudnya, apakah kamu benar dalam membawa khabar tentang ini ataukah kamu berdusta dalam ucapanmu? Nak uji dia lah, nak tengok dia betul atau tidak. Jadi Nabi Sulaiman bagi arahan pada dia supaya buat surat tu. Hanya kerana ingin menyelamatkan diri dari ancaman yang akan dijatuhkan kepadamu. Ini benar atau tidak? Betul ke apa yang kau kata ni? Jadi Nabi Sulaiman kirimkan surat tu. Dan dia kata, izhab bi kitabi hadha fa'alqi ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Jadi Hudhud bagi surat tu, dia pun pergi, kita bayangkan dia tengok dari jauh lah. Saat itu Nabi Sulaiman menulis surat untuk Ratu Balqis dan kaum-kaumnya.
surat itu diserahkan kepada Hudhud yang kemudian ia bawa dengan sayapnya, kata dengan sayapnya, ada pendapat kata dengan sayapnya. Sebagaimana ada kebiasaan burung saat mengantarkan surat. Kita tak tahulah, zaman kita dah tak ada burung bawa surat kan. Zaman parti. Dia bawa Ikat dengan Rupanya dia bawa sayap dia kalau nak terbang. Ini satu pendapat. Menurut satu pendapat lain, sedangkan pendapat lain mengatakan bahawa Hudhud membawa surat itu dengan paruhnya. Paruh. Ini selalu kita tengok kan, burung memang bawa benda dengan paruh. paruh. Kan dia bawa cacing ke bawa apa dengan paruh. Maka berangkatlah Hudhud negeri Sabak. Ia langsung mendatangi Ratu Sabak. Oh, berangkat. Berangkatlah. Berangkat. Pergilah dia. Ia langsung mendatangi Ratu Balqis di sebuah kamar peribadi sang ratu. Dia cerita, disebut kamar peribadi dalam ayat Allah, dia tak sebutlah. Kan? Ini ahli tafsir sebut. Pergi terus kepada Puteri Balqis, Ratu Balqis, di dalam bilik dia. Ia jatuhkan surat itu dari salah satu lubang dinding istana dan jatuh tepat di hadapannya. Dia masuk ke lubang istana. Tak payah masuk ke pintu lah. Saja lubang, burung kecil kan, masuk di hadapannya. Lalu Hudhud berpaling sesaat kepada sang ratu untuk memberi salam kehormatan. Wallahualam lah macam mana. Tapi dia Tunduk. tak cakap lah. Kan, bunyi ke apa ke, bagi salam ke. Cik dia bunyi kan. Lalu Ratu Balqis saat itu merasa heran dan takut terhadap peristiwa yang ia saksikan. Dan ia menghampiri surat itu, mengambilnya, membuka sampulnya dan membacanya. Dalam gulung ke macam mana, wallahualam lah. Setelah ia baca, ternyata isinya adalah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Itu kandungan ayat tu, kandungan surat tu. Sungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahawa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku dengan orang-orang yang berserah diri. Maknanya itu dakwah Nabi Sulaiman. Surat itu mula dengan nama Allah, menyebut tentang sifat Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Mula itu yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Mula surat, mula kalimah dakwah dia, yang bismillah. Kemudian ayat dia, Alla ta'lu alayya. Alla ta'lu Allah. Ayat dia ayat dakwah, mengajak beriman kepada Allah. Menyerah diri kepada Allah. Jangan sombong terhadapku. Jangan sombong terhadapku. Maknanya jangan berlaku sombong terhadapku. Maknanya direct kan? Kalau tak nak terima, itu bermakna sombong. Kalau terima, datang dengan tidak menyerah diri, nak lawan, nak serang, itu sombong kan? Jadi Nabi Sulaiman bercakap jangan sombong kepadanya, itu bermakna jangan sombong kepada Allah lah. Dia kaya menyampaikan kan? dakwah Allah kan. Jadi mereka ni zalim sebab tidak menyembah Allah. Jadi jangan sombong, jangan jadi zalim lagi. Jadi datanglah untuk beriman kepada Allah, berserah diri. Jadi maknanya kan, isi kandungan Kitabun Karim, disebut ayat Kitabun Karim. Inni ulqiya ilayya kitabun karim, kitab yang tulis surat yang mulia. Dalam ayat 29 kan? Ayat 29. Dia tengok dalam ayat, balik tengok di muka surat. Qalat ya ayyuhal Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Kitabun karim. Ilayya. Pergilah membawa suratku ini. Dan di surat itu nanti di 29. Wahai pembesar-pembesar, sungguhnya telah dijatuhkan kepadaku satu surat yang mulia. Ni Balqis yang kata surat ni mulia. Kenapa surat mulia? Ada seterusnya uraian dia. Kita tengok terus ni lah. Kitabun Karim tu ada maknanya. Ya, kita tengok. Ia jatuhkan surat itu dari salah satu lubang dinding istana dan lalu Hudhud berpaling sesaat kepada sang ratu untuk memberi salam kehormatan. Ratu
Balqis saat itu merasa heran dan takut terhadap peristiwa yang ia saksikan. Terkejutlah. Kemudian ia menghampiri surat itu, mengambilnya, membuka sampulnya dan membacanya. Setelah ia baca, ternyata isinya adalah itulah. Innahu min Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Setelah ia membacanya, ia pun mengumpulkan para raja bawahannya, para menterinya dan para pembesar kerajaannya. Setelah semua berkumpul, ia berkata, Ya ayyuhal malu inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia, kitabun karim. Surat Daripada itu langit kot Ustazah. Itu yang mulia Ah, tu, surat daripada mulia. langit. Surat itu dinyatakan oleh Balqis sebagai surat yang mulia kerana banyak sebab. Selain daripada Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman orang dah kenal. Sebab dia kerajaan yang hebat, raja yang hebat, kerajaan yang hebat. Jadi surat yang mulia lah kerana cara pengirimannya sangat menakjubkan. Datang bukan melalui, tak payah melalui, orang lain tak baca lagi. Kan surat ni kan kita kepada postman kalau dalam di Registrar dalam pula. kan ada orang kalau nak sampai kepada menteri, sebelum menteri buka, orang lain kena tengok dulu surat tu boleh terima atau tak terima kan. Ini terus kepada Nabi Sulaiman, kepada Puteri Balqis, surat tu jatuh depan dia. Cara pengirimannya sangat menakjubkan, kata. Dibawa oleh seekor burung yang menjatuhkan surat itu tepat di hadapannya. Lalu ia berpaling dari ratu tersebut dengan menyertakan isyarat sebagai salam penghormatan. Maknanya dia nampak burung tu. Cara dia sampaikan sesuatu penghormatan, kan? Itu. Ini maknanya merupakan sebuah cara yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh raja manapun, dan tidak bisa ditempuh oleh mana-mana pun. Maknanya tak adalah cara, sebelum ni tak ada orang kirim surat macam tu, kan? Boleh cakap dengan binatang kan? Binatang Cara dia pun dah mulia dah. Kemudian datang daripada raja yang hebat, kan? Kandungannya pun hebat. Sebut tentang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kan? Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan maknanya dengan beradab, dengan lembut, berakhlak, sopan, tak datang terus serang, kan? Tak sebut tentang apa, maknanya tentang apa kelemahan, apa sebab salah kamu, kenapa surat ni perlu diutus, atas sebab apa kamu patut terima surat ni, tak ada. Kan? Dengan adab, akhlak yang sangat mulia. Kan? Selanjutnya Ratu Balqis membacakan isi surat itu di hadapan para bawahannya. Sungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sungguhnya isinya, macam itulah tadi kan, dengan menyebut nama Allah. Kan? Kemudian dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahawa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Puteri Balqis baca balik ayat tu. Ya. Mereka pun menjadi tahu bahawa surat itu berasal dari Nabi Sulaiman dan bahawasanya mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Dia datang, dia seorang yang hebat, mengirim surat dengan cara yang sangat mulia dan isi kandungan surat itu juga sangat mulia. Jadi tak mungkin orang dapat mengalahkan Nabi Sulaiman, kan? Sebab akur dengan kemuliaan dia sendirilah. Khitab tadi kitab, ini khitab. Kita tengok ayat ni. Khitab ni khutbah, khitab lah. Khitab seruan yang termaktub pada surat ini memiliki gaya bahasa yang telah mencapai puncak kefasihan, keindahan dan akurasi yang sangat tinggi. Accurate, kan? Maknanya surat ni sangat sempurna. Ringkas, padat dan tepat daripada orang yang sangat mulia kedudukannya, dari orang yang hebat, ya, dengan penuh adab dan akhlak. Surat ini mampu menjelaskan makna yang mendalam hanya dengan bahasa yang sangat singkat namun cantik. Macam inilah ayat Allah. Ya? Ayat Allah, ayat yang diajarkan kepada Rasulnya. Jadi kita pun kena bahasa kita, bahasa bercakap, bahasa tulis kena, kalau nak cantik kena macam ni lah, kan? Tepat, benar, ringkas, sampai maksud,
orang baca tak ada nak rasa nak marah, kan? Orang baca akan terus baca, akan terus memahami. Kalau kita dengan bahasa yang tak sesuai, orang buka surat baca sikit pun tutup lah. Kamu bacalah, koyak masuk tong sampah lah, kan? Ini Allah ajar pada Nabi Sulaiman, kemuliaan tu ada pada dirinya, ada pada cara takbirnya, cara perintahnya, cara komunikasinya dengan orang lain, sehingga kan dalam surat dia pun mengandungi maksud kemuliaan itu. Dan firman Allah SWT, "Alla ta'lu alayya", janganlah engkau berlaku sombong. Qatadah menafsirkan, tafsirkan, janganlah kamu menampakkan kebesaranmu di hadapanku waktu ni muslimin. Maknanya dia tahu, aku tahu kamu hebat. Jangan duk tunjuk sombong. Walaupun kamu sebenarnya hebat, jangan tunjuk sombong, jangan tunjuk hebat. Dia nak ajak beriman, ajak menyembah Allah waktu ni muslimin, dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, janganlah kalian menampakkan pemberontakan dan janganlah kalian berlaku pongah padaku. Pongah apa tu? Kurang adab. Pongah ni apa tak ingat dah. Banyak kali dah kan kita jumpa. Pongah. Jadi tafsir sendirilah kurang adab, tak beradab lah kan. Dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Itu dakwah Nabi Sulaiman. Mengajak Puteri Balqis supaya beriman kepada Allah. Maknanya kehebatan Puteri Balqis tu, walaupun diceritakan oleh Hudhud, gambaran hebat kerajaan tu sampai maknanya bangunan rumah istana dia tu penuh dikelilingi dengan tingkap, banyak tingkap, apa semua kan, istana yang hebat lah. Tapi itu tidak jadi apa? Tidak menjadikan Nabi Sulaiman kagum dengan Balqis. Nabi Sulaiman apa makna yang sensitif di situ ialah, yang isu besar di situ ialah tidak beriman kepada Allah. Ada, maknanya ada di sana satu kerajaan yang hebat tidak menyembah Allah. Tapi rajanya tidak menyembah Allah, rakyatnya tidak menyembah Allah. Ini isu besar. Maknanya isu besar. Hud yang kecil tu datang pertama kali, yang perkara utama yang menyebabkan dia sangat tersentuh adalah tentang tidak menyembah Allah. Bila disampaikan kepada Nabi Sulaiman pun tak kagum dengan kehebatan Puteri Balqis, tapi sangat tersentuh bila tahu ada raja yang hebat di sana tapi tak menyembah Allah. Jadi itu isu utama lah. Kesian. Kesian. Maknanya yang lain tu dunia, kan? Dunia yang sementara. Hud pun tak kagum, walaupun dia nampak macam tu, dia nampak semua orang rasa macam dah selesa, hidup dalam keadaan yang sangat selesa, tapi dia tak rasa macam terpegun dengan tu. Tapi dia tersentuh sangat bila mereka ini tidak beriman. Nabi Sulaiman pun tak tanya tentang kerajaan Balqis tu, siapa orang besar dia, istana dia kat mana, istana dia macam mana, tak tanya. Tak duduk istana dia macam di mana, tak tanya tu. Tapi terus tersentap dengan perkhabaran daripada Hud bahawa Ratu Balqis ini tidak beriman, menyembah matahari, sesuatu yang tidak layak lah disembah. Jadi itulah maknanya di sini memberikan ayat ini memberikan gambaran, memberikan iktibar, membawa ibrah kepada kita bahawa sehebat mana pun seseorang itu, dengan kemewahan hidup ni di dunia, kekuasaan yang dia ada, kemewahan yang dia ada, kemuliaannya itu tak jadi mulia di sisi Allah kalau tidak beriman. Kesian Ustaz. Itulah. Ini sebab semua ni kalau mati tak bawa, okey.
Dan tak kenal Allah ni adalah sesuatu yang zalim. Manusia hidup mewah, hidup dalam segala, hidup menerima Hamba. segala nikmat, kan? Tetapi tak kenal pemberi nikmat. Jadi hidup kalau kita tak kesian, makna kalau kata kita sayang, kan, kita sayang seseorang, tapi kita tak nampak kekurangan dia dari segi ni, ataupun kita tak endah tentang kekurangan dia yang tidak beriman tu, jadi makna kita sebenarnya tidak sayang lah. Ya? Tidak kesian dan tidak sayang lah. Tapi dia berilmu dah. Ya? Tapi dia berilmu. Dia berilmu. Ilmu dia tak sampai kepada ilmu mengenal Allah. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu mengenal Allah. Bila dia kenal Allah, dia akan tahu kedudukan dirinya. Ya? Bukan maknanya kerajaannya ni tak ada makna. Kerajaannya tu menjadi lebih bermakna kiranya dia beriman. Kalau dia tidak beriman, kerajaannya hebat tu tak ada makna apa-apa. Tak ada makna apa-apa. Kalau kata orang kagum, orang rasa macam, oh hebat. Macam-macam hari inilah kita cerita kehebatan Nabi Puteri Balqis, duk kagum cantiknya, istananya cantik, sampai kan bayang lantai dia tu sampai apa? Berkilat bersinar, kan? Itu gambar kita kagum dengan kehebatan tu. Tapi sebenarnya Allah nak cerita tentang Puteri Balqis ni bukan cerita tentang kerajaan dia hebat tu. Nak menunjukkan bahawa ada orang hebat tapi dia tak kenal Allah, dia sebenarnya tidak hebat. Sebenarnya tidak hebat. Jadi kadang kita ni ambil yang tu. Yang Allah tak cerita tu yang kita duk gali macam-macam, hebatnya Puteri Balqis. Tapi Ustazah, nama Balqis tu berat Ustazah, kan? Balqis. Dalam Quran tak sebut nama ni. Ada hadis, ada orang kata hadis, tapi itu bukan hadis yang sahih lah. Solid lah. Yang cerita nama-nama apa? Nama-nama yang makhluk halus suka kan? tu. Itu Makhluk halus Al-Quran suka. tak sebut macam tu. Kan? Jadi kalau kita tidak ada, Rasulullah tak, bila bukan hadis yang apa? Sahih. Jadi boleh timbul banyak persepsi yang tak baik, kan? Betul. Kesian orang nama Balqis. Kesian orang nama ada Kristina. Kristina kata nama syaitan. Nama syaitan. Sedangkan Kristina tu maknanya ejaan. Keadilan, kan? Keadilan kami. Jadi kalau kita tak payahlah ni highlight sangat benda macam tu, kan? Tapi kadang-kadang orang highlight, kesian orang yang ada nama tu. Sedangkan tak ada dalil yang sahih pun bahawa ini nama-nama buruk, kan? Ustazah, tadi ada baca tafsir Puteri apa dia sebut tadi tu? Kat bawah tu. Penguasa negeri Sabah, Puteri apa? Kisra, Puteri Kisra. Kisra. Penduduk Parsi dipimpin oleh seorang Puteri Kisra. Kisra ni raja. Kisra tu maknanya raja. Tak sebut nama. Jadi maknanya tak ada nama, tak. Tapi dia sebut dalam hadis Nabawi. Hadis Nabawi. Kisra tu raja lah. Kisra. Jadi walaupun tak disebut nama, tapi watak tu ada, kan? Yang penting watak. Mesej tu sampai. Dia raja yang hebat, walaupun perempuan, tapi dia seorang yang tidak zalim kepada rakyat dia. Rakyat dia. Dia nak buat keputusan, bincang dengan pembesar. Walaupun dia boleh buat keputusan sendiri. Menunjukkan dia seorang yang bijak, yang bijaksana, seorang yang berfikiran terbuka, seorang yang dia minta pandangan. Orang besar yang minta pandangan orang bawah ni seorang yang sangat meraihkan orang lain, kan? Jadi orang bawah dia berasa bertanggungjawab. Rasa hormat kepada dia dan rasa bertanggungjawab. Tapi pada masa yang sama dia kena tengoklah juga maklumat yang disampaikan tu betul ke tidak. Kan? Dia padang. Ayat seterusnya akan ceritalah,
kan? Macam mana sambutan, apa respon Puteri Balqis. Jadi itu menunjukkan bahawa dia minta pandangan pembesar-pembesar dulu. Dia seorang pemimpin yang baguslah. Sebab tu dia apa? Kerajaan dia hebat. Hebat. Rakyat apa pembesar-pembesar pun walaupun dia seorang wanita, dia dihormati oleh pembesar dan rakyat dia. Dia adalah kelebihan dia. Tapi ada satu yang dia tak ada, dia tak kenal Allah, tak sembah Allah. Kan. Kalau terus macam tu, hancurlah kerajaan dia. Sebab tu kita tengok hari ni dalam hadis Rasulullah sebut kalau perempuan menjadi pemimpin akan hancurlah. Tidak beruntunglah sesuatu kaum apabila mereka dipimpin oleh seorang wanita. Akhirnya kan ada masalah kan. Kita tengoklah hari ni berlakulah kan di dunia hari ni. Tapi Puteri Balqis akhirnya Masuk Islam kan? Kan? Dikahwin dengan kita ada cerita tentang kehancuran negeri dia. Tak ada. Kita ada cerita. Dia kahwin juga dengan Ustazah kan? Dengan pemimpin hebat juga kan? Tak ingat. Dia cerita kahwin dengan Nabi Sulaiman lah dalam cerita kita tahu kan. Tapi dalam Quran kita tengok nanti ada ke tak. Tak. Kena ini apa, kadang-kadang kan untuk pengantin kan ada doa. Itu bukan doa sebenarnya. Itu bukan kata-kata Rasulullah. Barakallahu tu kan lagu tu kan? Orang baca macam ataupun tulis ayat apa nak minta jadi seperti Zulaikha dan Yusuf, Balqis dan Sulaiman, Muhammad dan Khadijah. Itu kata-kata orang je lah, bukan hadis Rasulullah. Doa kita, doa minta nak jadi macam tu. Jadi Ustazah pernah tersilap orang sebagaimana sabda Rasulullah, bukan sabda Rasulullah. Itu hanyalah doa kita minta jadi Ustazah, macam tu. hadis dhaif ke Ustazah? Ya? Hadis dhaif. Bukan. Hadis dhaif, dia tetap hadis. Tapi dia punya yang ini bukan ya Ustazah? Itu bukan. Hadis dhaif ni hadis tapi dia tak kuat. Itu kata-kata orang. Memang popular. Ya. Kata-kata orang je. Kata-kata orang. Kalau hadis dhaif memang dia hadis kata-kata Rasulullah, tapi dia tak kuat sebab adalah masalah mungkin orang yang sebut tu dia seorang je sebut, ataupun orang yang sebut tu ada masalah kan, tak apa-apa, jadi hadis tu tak jadi kuat. Tak jadi kuat. Jadi dia berbeza. Satu lagi hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni orang reka. Itu bukan hadis rekaan. Bila kita pegang pada hadis maudhu', itu berdosa lah. Dia rekaan semata-mata. Kalau hadis dhaif dalam hal-hal fadailul a'mal, hal-hal nak buat amalan, ibadat, itu boleh kita pegang. Tentang akidah, tak jadi rujukan lah, tak boleh lah. Tapi untuk amalan, walaupun dikatakan hadis dhaif, bukan hadis yang kuat, dia menggalakkan buat baik, para ulama mengatakan masih boleh dirujuk lah. Contoh macam Maulid Nabi tu kan. Kan benda-benda perkara macam tu lah. Tentang bulan Rajab, bulan Syaban ada kan. Amalan-amalan tu. Kalau dia kata-kata orang reka, dia kata hadis Nabi, itu jadi hadis maudhu'. Kalau dia tak sebut sebagai hadis, kata-kata ulama tak apa. Kita katalah kan. Kata-kata ulama kan, kata-kata ahli bijak pandai. Maknanya Ustazah, hadis maudhu' tu kita memang tak boleh pegang. Tak boleh. Hadis maudhu' tu hadis yang reka-reka, tipu. Walaupun untuk kebaikan. Tak boleh. Bukan daripada Rasulullah. Kalau dhaif tu ada yang kata daripada Rasulullah, ada yang kata bukan, tak pernah dengar kan. Tapi kalau maudhu' ni memang maudhu' tu memang bertentangan, maknanya bertentangan dengan dalam riwayat tu tak ada yang sebut ini sebagai hadis. Selalunya ada unsur-unsur Israiliyat lah, ataupun daripada orang-orang yang memang nak mengelirukan umat Islam. Betul, dia panggil Syiah. Ada banyak hadis-hadis maudhu' kan. Sebab tu belajar hadis tu penting juga. Dan belajar hadis tu. Sebab kita nanti tak tahu ini Rasulullah kata ke macam ni, ini Rasulullah sebut ke tak. Kalau pelik-pelik tu kita kena rujuk lah.
kena rujuk. Ya. Hadis takut. Takut hadis, bukan hadis. Kalau hadis daripada Rasulullah, dia akan tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Rasulullah akan sebut benda-benda yang baik-baik. Yang Rasulullah larang tu benda-benda yang memang tak bagus. Makna dia tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Dan memang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu hadis daripada Rasulullah. Wallahu a'lam. Ingatlah kita ya. Dua lebih dah. Jadi kita berhenti setakat ni lah. InsyaAllah kita sambung lagi. Ayat 32 di minggu akan datang. Kita jumpa nanti puasa ke? Dah puasa ke belum? Tak. Belum lagi. 8 hari bulan tak puasa lagi. 12 hari bulan. 8 hari bulan. 15. Kita puasa kita- 12. Dah puasa tu. 8 hari bulan ya? 8 hari bulan. 8 kita buat tasbih ni Linda. Giliran Ustazah Masirah betul. Tasbih. Kita Mel, Ustazah Ustazah. kalau pergi 15. Ustazah. Ustazah ada puasa. kursus. Ingatkan hujung tak kena. Ustazah ni kan? tengah hujan lebat Ustazah. Ya ke? Ni kan Sekarang sungai ni? besar. Baru je. Ya ke? Lama tak hujan. 3 minggu. Oh, di sini tak hujan pun Seksyen 8. Belum Tak apalah puasa kita hujan, doa. Ustazah. Dengar suara. Oh, tak dengar bila hujan. Hujan. Hujan di Sungai Besar. Tak hujan di Shah Ya, Alam. baru hujan. Syalam petang sekali hujan Ustazah. Tu nampak gaya hujan kan? Panas-panas nak hujan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita doa. Panas ni. Kita doa mudah-mudahan Allah SWT bagi keberkatan. Semalam pada berhujan lah kita. kot Ustazah. Semalam hujan. Syalam Semalam hujan. hujan. Lepas kafi tu hujan. Hujan. Hujan semalam. Ada tempat panas sangat-sangat. Betul. Rezeki juga tu 30. Ustazah. Rezeki Hmm. orang jual aiskrim, rezeki orang jual air. Itulah. Lagi satu gambaran nak tunjuk bahawa musim ni tak tentu dah. Ada tempat panas terik, ada tempat hujan lebat, ada tempat banjir macam kan. Tak menentu kan. Itu semua kuasa Allah SWT. Apa pun semua kalau kita faham itu adalah kehendak Allah. Dia berlaku mesti ada sebab-sebabnya. Kita pihak kita terima, dan kalau kita nak yang elok-elok, kita doa pada Allah SWT. Minta perlindungan daripada segala musibah. Minta apa yang berlaku, yang turun kepada kita jadi rahmat kepada kita. InsyaAllah. Jadi kita akhiri dengan doa dan tasbih kafarah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, 'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil 'ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najat minan nar wa 'inda al-hisab. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب واجعل قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب واجعله فراغا لنا فيما تحب. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kasih-Mu dan kasih sayang yang berguna kepada kami. Kasih-Nya di sisi-Mu. Ya Allah, apa sahaja rezeki idaman kami yang telah Engkau kurniakan kepada kami, maka jadikanlah ia tenaga kekuatan bagi kami untuk melaksanakan amalan-amalan yang Engkau sukai. Ya Allah, apa sahaja rezeki idaman kami yang Engkau jauhkan dari kami, maka jadikanlah kekosongan itu untuk kami melaksanakan amalan yang Engkau sukai. Allahumma aslah lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah pegangan agama kami yang menjadi benteng urusan hidup kami. Perbaikilah urusan keduniaan kami yang menjadi punca kehidupan kami. Perbaikilah urusan akhirat kami yang menjadi bekal kembalinya kami kepadamu. Jadikanlah hidup ini menambahkan setiap kebajikan kepada kami dan jadikanlah kematian itu suatu kerehatan untuk kami daripada segala kejahatan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ustazah, maaf Zahir dan batin. Selamat menyambut Ramadan. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Maaf Zahir batin. Maaf Zahir batin semua. Ramadan. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sama. Itu semua.